Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah al-ayatu at-tasi'ah qawluhu ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ittafaqatil ummatu ala anna as-sujuda li Adam lam yakun sujuda ibadatin wa innama kana ala ahadi wajhain imma salamul a'ajimi bittakaffi walinhina'i watta'zim wa imma wad'uhu qiblatan kas-sujudil ka'bah وبيت المقدس وهو الأقوى لقوله في الآية الأخرى فقعوا له ساجدين ولم يكن على معنى التعظيم وإنما صدر على وجه الإلزام للعبادة واتخاذه قبلة وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك في هذه الملة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertama dan selamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi kita lagi peluang untuk berada dalam rumah dia, untuk kita sama-sama tunaikan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik rupa dan sebaik-baik cara di saat kawan-kawan kita sedang bertarung nyawa untuk teruskan kehidupan mereka dalam saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana banjir dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkara yang sedang berlaku dekat tanah air kita sebagai kafarah kepada dosa-dosa kita dan peringatan kepada kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan hujan yang turun daripada langit ni membawa 1001 rahmat, bukanlah menjadi satu petanda ataupun menjadi satu bencana kepada kita. Dan kita diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bacakan doa-doa yang ma'thur yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana datangnya bencana ataupun datangnya ujian-ujian yang seumpama ini. Kita diajar untuk baca doa seumpama Allahumma hawalaina wa la alaina. Kita minta supaya Allah SWT turunkan hujan yang terlalu banyak ini kepada ke tempat-tempat yang sepatutnya, bukan lagi ke atas kita. Kita tahu dalam satu hadis yang sahih, para sahabat pernah jumpa Nabi SAW minta supaya turun hujan disebabkan kemarau dan berlakunya keputusan takungan air. Dan bila mana Nabi SAW melakukan istisqa dan sebagainya, maka turun hujan mencurah-curah selama seminggu dalam riwayat itu dan tak berhenti-henti, menyebabkan banjir tadi, menyebabkan hujan tadi menyebabkan banjir pula tadi. Maka sahabat datang jumpa Nabi SAW untuk minta supaya Nabi minta sekali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan hujan ataupun air yang turun daripada langit ini sebagai air yang bermanfaat dalam kadar yang kita perlu. Maka Nabi ajar kita doa-doa seperti Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma 'alal akam wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabit al-ashjar dan sebagainya. Semoga Allah SWT jadikan hujan ini hujan yang baik dan peringatan yang cukup baik untuk kita. Betapa kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa benda tu sangat baik untuk kita, air, hujan dan sebagainya. Benda-benda ini sebenarnya selalu signifikan ataupun sangat orang panggil sinonim dengan kenikmatan, pemberian, rezeki dan sebagainya. Dan macam tu juga kita, bila kita sebut tentang duit, kita sebut tentang harta, kita sebut tentang anak pinak, benda-benda macam tu dinamakan sebagai rezeki. Benda itu dinamakan sebagai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dalam pemikiran kita sebagai manusia biasa kadang-kadang kita rasa makin banyak makin elok. Makin banyak harta kita rasa makin lagi bagus. Makin banyak anak kita rasa makin lagi bagus sebab harta, anak pinak dan sebagainya merupakan pemberian Allah, rezeki Allah, maka makin banyak makin baik menurut sangkaan kita. Tapi kita tengok macam mana hujan yang sepatutnya menjadi rahmat kepada kita kadang-kadang boleh jadi sebagai satu bencana yang sangat-sangat menyayat hati kita. Macam tu juga lah anak pinak kita, harta benda kita tuan-tuan. Sekiranya kita minta kepada Allah SWT banyak semata-mata tanpa kita meminta adanya keberkatan di dalam pemberian yang Allah berikan, kita takut-takut
kuantiti ataupun bilangan yang banyak dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak memberi manfaat langsung kepada kita, bahkan dia akan menjadi penyebab masalah dan bencana kepada kita di dunia maupun di akhirat. Wal'iyadzubillah. Allah SWT sebut dalam Al-Quran apa? Innama auladukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya anak pinak dan harta kamu merupakan fitnah, merupakan ujian kepada kamu. Jangan kamu rasa kalau makin banyak duit benda tu makin bagus untuk kamu. Bukan, belum tentu. Jangan kamu rasa bila kamu ada anak banyak, ramai, itu adalah satu petanda kebaikan untuk kamu. Belum tentu. Bahkan Allah kata anak pinak, harta, innama amlalukum wa auladukum fitnah. Itu benda tu ujian yang sepatutnya kita kena handle ataupun kena uruskan dengan baik. Dan satu lagi saya tengok perkembangan mutaakhirin yang sangat tidak sihat, yang saya rasa saya perlu bercakap juga sebelum kita start mengaji kita, bila mana ada orang cuba untuk mengaitkan antara persoalan hudud yang cuba dibentangkan dekat sebuah negeri pantai timur dengan datangnya banjir. Dia kata, dan benda itu dijadikan sebagai olok-olokkan. Dia kata tengok nak buat apa, buat hudud, banjir-banjir juga. Kita kata sebelum kita bercakap patut kita kekang lidah kita daripada bercakap daripada benda yang kita tak tahu hakikat yang sebenar. Persoalan banjir, persoalan musibah dan sebagainya, ada ruang untuk kita bicarakan tanpa perlu kita untuk panjangkan lidah kita untuk bercakap tentang kewajipan menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini. Kita yang tak jauh daripada medan yang sebenar, tiba-tiba kita pula nak bercakap soal kondusif tak kondusif dan sebagainya. Cuma kita kena tanya diri kita, setara mana sumbangan kita kepada pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini, ataupun kita pun sudah berpuas hati dengan apa yang ada atas muka bumi ini. Itu dulu sebelum kita nak bercakap tentang soal-soal yang lebih besar. Baik, malam ni saya sebenarnya tak mau mengajar dah sebab Abu Talha buat macam tu muqaddimah. Saya rasa saya nak balik tadi. Dia kata ulama kan. Saya rasa nak balik sebenarnya ni. Tapi sebab dah sampai, mengajar je lah. Baik, yang bukan ulama malam ni kita akan bercakap tentang ayat yang ke-9 yang akan dibicarakan dalam surah Al-Baqarah, ayat ke-34. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik, kita tengok dulu pengertian ayat secara sepintas lalu. Ayat ni datang start dengan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada para malaikat, yang mana Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada para malaikat, wahai malaikat sekalian, inni ja'ilun, sesungguhnya aku akan jadikan fil ardi, dekat muka bumi, aku akan tempatkan dekat muka bumi khalifah, sebagai orang panggil wakil aku untuk uruskan muka bumi. Baik, iaitu Allah maksudkan Adam ataupun manusia. Maka malaikat pun cerita bagaimana qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka para malaikat bila dia tahu Allah SWT nak serahkan amanah untuk menguruskan muka bumi ini kepada satu jenis makhluk, yang mana para malaikat kata makhluk yang ini jenis dia apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. So, makhluk ini perangai dia akan lakukan kerosakan atas muka bumi. Wa yasfikud dima, dan dia juga adalah jenis manusia yang akan jenis makhluk yang akan menumpahkan darah dekat muka bumi ini. Makhluk yang macam ni yang kamu akan amanahkan untuk jaga muka bumi, wahai Allah. Maka Allah kata apa? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata sesungguhnya aku jauh lebih mengerti daripada apa yang kamu sangkakan. Kemudian diceritakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum. Allah SWT kata apa? Allah kata selepas mana Allah seolah-olah menyahut cabaran para malaikat, Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam tentang pelbagai ilmu yang ada atas muka bumi ini. Kemudian Allah persembahkan benda itu di hadapan para malaikat untuk membuktikan bahawa manusia ada kualiti yang jauh lebih baik daripada apa yang disangkakan oleh para
para malaikat iaitu bersifat ilmu. Ilmu ini menyebabkan manusia sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jauh lebih daripada malaikat. Baik. Maka selepas pada itu cerita panjang, kita tahu dah Allah SWT ciptakan Nabi Adam, dan bila mana Allah siapkan Nabi Adam, Allah kata apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam. Dan bila mana Tuhan kamu berkata kepada para malaikat tadi, usjudu, hendaklah kamu sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka para malaikat selepas mana menerima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah kata wahai para malaikat sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka keseluruhan para malaikat fasajadu, dan dalam ayat ini disebut kulluhum ajma'un, maka keseluruhan para malaikat yang ada dekat langit dekat bumi sujud kepada Nabi Adam illa iblis, melainkan satu makhluk yang bernama iblis. Dan Allah sambung ayat tu apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah kata iblis dia ada dua perangai dia. Pertama dia aba, dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala, dia enggan, dia tak mau dengar cakap Allah, dia engkar kepada perintah Allah, yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wastakbara. Istakbara yastakbiru, dalam bahasa Arab ni apa tuan-tuan? Dia asal daripada perkataan kaf ba ra, kabir. Apa maksud kabir? Besar. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala, antara sifat dia, antara nama Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Mutakabbir, kan? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Macam mana ayat tu? Lahul asmaul husna. Apa macam mana? Akhir al-hashr. Macam mana? Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Ya Allah. Marah Ustaz Hashimi kat dalam lagi, keluar lagi. Ha? Dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Al-mutakabbir. Dan al-mutakabbir juga asalnya daripada perkataan kabara. Asal-asalnya. Maka ada dua benda kat sini. Sifat syaitan ataupun sifat iblis ialah aba wastakbara, istakbara. Dan satu lagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala ialah apa dia? Takabbara, yatakabbaru, mutakabbir. Allah ini sifat dia ataupun nama dia mutakabbir. Apa beza dia dua tu tuan-tuan? Bezanya syaitan bila sebut kata, ada perkataan alif sin dalam bahasa Arab, istakbara atas wazan istaf'ala, dia menunjukkan benda tu tak betul tapi dia berasa macam tu. Dia perasan dia besar padahal dia tak besar. Itu orang panggil apa? Istakbara. Berbanding Allah Subhanahu Wa Taala, dia takabbur, mutakabbir, dia memang besar. Allah dia bukan dia perasan dia besar, dia sememangnya dia besar, dia hebat, dia menguasai segala-galanya. Berbanding dengan iblis tadi, Allah kata apa? Allah kata aba wa takabbara ataupun aba wastakbara. Aba wastakbara menunjukkan apa? Iblis dia tak sedar diri dia. Dan dalam ayat lain dicerita nanti macam mana iblis kata qala asjudu liman khalaq qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan dia daripada tanah sedangkan aku diciptakan daripada api, daripada cahaya, menyebabkan dia berasa dia besar. Tapi Allah kata apa? Aba wastakbara. Dia berasa diri dia besar sedangkan dia tak besar pun pada hakikatnya sebenar. Maka ada dua sifat syaitan yang menyebabkan dia menjadi iblis ataupun dia menjadi manusia yang makhluk yang paling terkutuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat apa tuan-tuan? Sifat dia berasa diri dia besar. Adakah dia tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia mengaku. Bahkan dalam ayat yang lain bila kita tengok tentang cerita ni, Allah cerita tempat lain, dia sebut qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata wahai Tuhan, anzirni. Bila mana Allah kata kamu kena keluar daripada syurga sebab kamu tak mendengar cakap aku, maka iblis jawab apa? Iblis kata qala rabbi anzirni, wahai Tuhan, berikan tempoh untuk aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti, dan aku akan gunakan tempoh ini untuk menyesatkan sebanyak mungkin anak Adam supaya mereka bersama dengan aku dalam api neraka kelak. Syaitan ataupun iblis pada ketika itu dia masih lagi address Allah SWT sebagai apa? Rabb. Dia masih lagi mengaku Tuhan. Dia masih lagi mengaku Tuhan. Dia tak kata bahawasanya dia Tuhan.
Dia tak kata, dia tak menafikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa iblis menjadi iblis? Disebabkan ada satu perangai, dia panggil apa? Istikbar. Dia berasa diri dia besar. Yang ni kita kena ingat tuan-tuan, benda ni yang kita kena perhati betul-betul. Kita mungkin percaya dalam hati kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Kita mungkin dalam hati kita, kita tahu bahawasanya Allah ini pemilik kita. Tapi kalau kita benarkan hati kita untuk ada satu perangai yang mana kita berasa kita ni hebat daripada orang lain. Orang lain tak betul belaka, kita seorang je betul. Orang lain tak pandai belaka, kita je pandai. Orang lain ni teruk belaka, kita seorang je yang soleh. Maka hati-hati, sebab kita dah ada persamaan dengan satu makhluk yang bernama iblis, wa'iyadzubillah. Dan iblis terkutuk, terlaknat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab dia syirik ataupun bukan disebabkan dia menafikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disebabkan dalam hati dia ada perangai apa? Takabur. Berasa diri dia besar, berasa diri dia hebat, berasa diri dia tak perlukan orang lain. Dan benda ni menyebabkan penyebab dia terkeluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu secara orang panggil apa? Background ayat ni yang kita selalu dengar cerita dia, bagaimana satu makhluk yang asalnya menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disebabkan sifat takabur yang ada dalam hati dia, dia terus keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak bincang panjang lagi ayat ni sangat menarik bila kita tengok dari sudut nahunya, kenapa dibaca illa iblisa bukannya illa iblisu. Ada perbahasan di kalangan para ulama menunjukkan bahawa iblis ini merupakan sebahagian daripada jenis malaikat juga. Dia ada beza. Perbaris antara sa dengan su tu dia akan konot benda tu. Bila mana sebut iblisa, dia panggil istisna muttasil, maka seolah-olah iblis min jinsil malaikah. Dia juga daripada kalangan para malaikat asal-asalnya. Kemudian dia dikeluarkan daripada malaikat. Dan ada perbahasan yang panjang. Baik. Malam ni cerita dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, dan para malaikat semua sujud pada Nabi Adam melainkan satu makhluk bernama iblis. Baik. Ittafaqatil ummah ala anna sujuda li Adam lam yakun sujuda ibadatin. Sepakat para ulama daripada zaman dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila, para mufassirin sepakat, ijma' di kalangan para mufassirin, bila mana ayat yang katakan bila mana Allah perintahkan Nabi Adam dan merintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, anna sujuda li Adam lam yakun sujuda ibadatin. Sujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat untuk dilakukan kepada Nabi Adam tadi bukanlah sujud ibadat. Itu yang mula-mula. Kalau kita tiba-tiba kita baca Quran, kita kata, kenapa pula Allah suruh malaikat sujud pada Nabi Adam sedangkan malaikat pun makhluk, sujud Nabi Adam pun makhluk, dan para malaikat pun makhluk, dan kita tahu makhluk dilarang untuk sujud pada sesama makhluk. Maka kita kata apa? Sepakat para mufassirin dalam mana-mana bahagian sekalipun mengatakan bahawa sujud yang dimaksudkan dalam ayat ni bukanlah sujud ibadat yang kita buat hari-hari yang ni, yang kita semayang ni. Bukan. Itu bukan maksud dia. Baik, apa maksud dia? Wa inna ma kana ala ahadi wajhain. Maka tafsiran kepada sujud yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam ada dua kemungkinan. Para mufassirin sebut. Pertama, imma salamu al-a'ajim bitakaffi wal inhina wat ta'zim. Pertama, kemungkinan sujud yang disuruh oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, walaupun namanya sujud, tapi dia bukanlah sujud ibadat, tapi dia seperti mana kalau kita tengok orang zaman kita sekarang. Bila mana kita jumpa orang besar, macam mana kita buat? Kita akan tunduk. Dia bukanlah sujud-sujud yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ataupun kalau kat mustaqim subhana rabbiyal a'la sudahlah. Dia tak baca wa bihamdihi kat sini sebab sini ikut Albani kan. Maafi muskilah. La fi bas. Ada dua riwayat kan. Bin Bas kata ada boleh tambah sekali-sekala. Cuma kita kata apa? Pertama sekali kita kata sepakat apa? Bukan sujud ibadat. Bukan sujud ibadat, sebab sujud merupakan satu benda yang khususiat makhluk kepada hamba Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ni kita selalu bagi tahu bahawasanya ada benda-benda yang kita tak boleh buat selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya dah sebut dah dalam kuliah kita yang lepas tentang masalah madat. Tak timbul isu niat tak niat, tak timbul isu maksud tak maksud. Kita kata perkataan itu sendiri tak patut dan tak wajar dia diucapkan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab ada benda-benda yang memang khusus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga sujud. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita kata tak, yang penting dia punya niat disebut. Maka kita kata macam tu juga dengan sujud. Kalau orang tu sujud dekat patung, maka dia kata niat dia bukan nak sujud dekat patung. Dia sujud saya sahaja. Adakah kita boleh terima benda tu? Seorang Muslim tiba-tiba dia lalu depan kuil ataupun kubur. Ya Allah, kubur. Pergi kat pulau besar Melaka. Dia kata dia sujud, dia minta. Dia kata niat dia bukan nak minta kat kubur. Maka adakah benda tu diterima dalam syariat kita? Adakah benda ni ada dalam akidah kita umat Islam? Adakah benda ni ada dalam zaman salafus salih kita? Kita kata pasti dan pasti tidak ada. Sebab ada benda perbuatan tanpa perlu melihat pada niat, perbuatan itu sahaja sepatutnya dikhususkan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seperti memohon pertolongan, istighatsah. Dan kali ini adalah dengan sujud. Sebab sujud hanya saja semata-mata kerana Allah SWT untuk ibadat. Maka selepas mana kita sepakat sujudnya para malaikat kepada Adam ni tadi bukanlah kerana menyembah Nabi Adam ataupun sebagai sujud ibadat, maka ada dua kemungkinan. Pertama, tafsirannya imma salamu al-aajim bit-takafi wal inhina wat ta'zim. Pertama sekali kemungkinan sujud yang dimaksudkan kat sini apa dia? Sujud yang dimaksudkan ialah sujud macam mana kita kata bila kita jumpa orang, kita penghormatan, kita tunduk seperti mana para ikhwah Yusuf ataupun adik-beradik Yusuf. Bila mana Nabi Yusuf jadi raja, kita tahu cerita dia kan tuan-tuan? Kalau tidak kena buka surah lain pula ni. Nabi Yusuf bila mana dia dibuang dalam ghayabatil jub ni, dalam telaga, dalam perigi. Selepas dia banyak cerita dia dengan perempuan pembesar dan sebagainya, last sekali dia jadi menteri keuangan. Pertama yang kedua tak tahulah. Dia jadi menteri keuangan. Datang adik-beradik dia yang selama ni buat naya kat dia berpuluh-puluh tahun untuk minta bantuan. Maka apa? Dalam cerita itu dikatakan semua adik-beradik dia sujud kepada dia. Adakah maksudnya sujud macam tu? Sujud ibadat kita kata tak. Sujud ibadat mustahil boleh kita buat. Daripada zaman dulu sampai sekarang, sujud ibadat hanya saja khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sujud yang dimaksudkan pertama sekali kemungkinan maksudnya adalah sujud penghormatan semata-mata. Tunduk, bukannya sujud macam tu. Dan yang kedua, wa imma wad'uhu qiblatan kas sujud lil Ka'bah wa baiti al Maqdis. Yang kemungkinan kedua apa dia? Kemungkinan yang kedua ialah sebenarnya wad'uhu qiblatan. Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah dah siap cipta Nabi Adam, Allah siap masukkan ruh dalam badan Nabi Adam, maka Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah letakkan Nabi Adam sebagai kiblat dia. Maknanya apa? Allah letak Nabi Adam macam mana Kaabah, maka kita pakat-pakat sujud depan Kaabah. Adakah kita sujud pada Kaabah? Tak. Tapi Kaabah menjadi kiblat ataupun arah kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu jugalah kedudukan Nabi Adam pada ketika itu, dia menjadi kiblat kepada para malaikat untuk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada dua kemungkinan yang Ibn Arabi sebut kat sini. Pertama, sujud ini maksudnya sujud penghormatan, tunduk, bukannya sujud ibadat tadi, tapi hanya semata-mata tunduk untuk membesarkan Nabi Adam. Ataupun yang kedua, tak ada kaitan pun dengan Nabi Adam, bahkan para malaikat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi Adam menjadi kiblat ataupun arah mereka sujud. Pakat-pakat sujud menghadap Nabi Adam belaka. Tapi sebenarnya sujud kepada siapa? Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal aqwa. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Arabi liqaulihi fil ayatil ukhra faqa'u lahu sajidin. Sebab dia kata dalam ayat yang lain, kalau kita tengok ayat kat sini Allah kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Mereka sujud. Cerita macam tu. Fasajadu, mereka sujud. Dia tak cerita macam mana. Tapi dekat ayat yang lain faqa'u lahu sajidin, mereka sembahyang. Lam, huruf kat situ lam menunjukkan arah, bukannya tunduk pada Nabi Adam, tapi mereka tunduk ke arah Nabi Adam. Macam kita kata sallaitu lil Ka'bah, aku sembahyang menghadap Kaabah. Bukan kita sembah Kaabah, tapi huruf lam tu memberi maksud kita salat ataupun kita sujud menghadap Kaabah tu tadi. Itu dari sudut bahasanya. Walam yakun ala ma'na ta'zim wa innama sadara ala wajhi al-ilzam lil ibadah wa ittikhadhuhu qiblatan wa qad nasakha Allah ta'ala jami'a dhalika fi hadhihi al-millati.
Maka Ibn al-Arabi kata, bila mana dia memilih pendapat yang kedua, pendapat apa? Yang mana? Yang kata sujud tadi macam mana? Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi menjadikan Nabi Adam sebagai kiblat. Dia kata maka tak timbul sebenarnya cerita membesarkan Nabi Adam dan sebagainya. Tak ada. Sebenarnya semua kena sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam semata-mata dijadikan sebagai kiblat ataupun arah untuk para malaikat sujud. Wa inna ma sadara ala wajhil ilzam lil ibadah wa ittikhadhihi qiblatan. Adapun arahan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi semata-mata untuk mewajibkan pada para malaikat untuk beribadat ataupun sujud kepada Allah dan menjadikan Nabi Adam itu sebagai kiblat ataupun arah kepada mereka untuk bersujud. Wa qad nasakha Allah Taala jami'a dzalika fi hadhihi al-millah. Dan apapun dia kata, pendapat pertama akan ada hujah dia yang mengatakan tak, sememangnya mereka memang tunduk pada Nabi Adam sebagai penghormatan. Sebab tu syaitan melompat sangat, sebab tu iblis melompat. Kalau bukan nak bagi penghormatan kepada Nabi Adam, apa perlu iblis rasa tercabar? Maka sebenarnya sujud-sujud tadi tu memang sujud untuk pada Nabi Adam, bukan sujud ibadat tapi sujud penghormatan. Yang golongan kedua kata tak, sebenarnya bila mana Allah suruh para malaikat sujud, Allah suruh siapa? Allah suruh sujud kepada Allah SWT. Tak ada kaitan dengan Nabi Adam pun. Cuma Nabi Adam dijadikan kiblat ataupun arah. Kalau dia orang nak sujud kepada Allah, dia orang kena sujud menghadap Nabi Adam. Ada dua pendapat. Apapun dia kata waqad nasakha Allah Taala jami'a dzalika fi hadhihi al-millah. Apapun, sama ada sujud kerana menghormati Nabi Adam baik, sujud sebagai kiblat baik, dan bagaimana sujudnya para ikhwah Yusuf ataupun adik-beradik Yusuf pada Nabi Yusuf tu, sujudnya menghormati Nabi Yusuf ataupun menjadikan kiblat Nabi Yusuf tu sebagai kiblat dan sebagainya, apapun semuanya benda tu nasakhallahu ta'ala jami'a dzalika fi hadhihi al-millah. Maka benda itu telah pun termansukh, benda itu telah terbatal dalam agama ini. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalaupun benda tu ada, tak kiralah apa maksud dia, tak kiralah apa pun tujuannya, yang ada pada zaman dulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Yusuf dan sebagainya, semua benda tu untuk kita pada hari ini adakah terpakai lagi? Kita dah tak terpakai. Sebab tu dalam kaedah usul fiqh tuan-tuan, ada satu benda kita tahu, dalam syariat kita ada beberapa tingkat ataupun ada beberapa sumber sources untuk dijadikan sebagai hukum syariat. Of course yang pertamanya adalah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian datang ijma' serta qiyas, dan selepas daripada itu ada pelbagai sumber-sumber yang sebahagiannya disepakati dan sebahagiannya tidak disepakati. Kita dah selalu sebut contohnya amal Ahli Madinah, praktis orang Madinah pada ketika itu menjadi satu sumber yang sangat besar di sisi setengah imam dan fuqaha seperti Imam Malik bin Anas rahimahumullah, yang mana bila mana benda itu ada dalam perbuatan orang Madinah, maka dia anggap benda tu ada dalam syariat. Kerana kalau benda tu tak ada orang Madinah buat, maka dia tak buat. Ada setengah ulama yang gunakan istishab, istihsan dan sebagainya, dan ada satu kaedah ataupun satu sumber yang kita sebut apa? Syara' ma qablana, syariat orang yang terdahulu sebelum kita. Adakah syariat yang ada pada kaum-kaum ataupun ajaran millah yang terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya, adakah dia masih lagi terpakai kepada kita ataupun tidak? Maka ulama-ulama berselisih pendapat. Setengah golongan para ulama sebut bahawasanya apa-apa sahaja yang disyariatkan pada zaman dulu, maka benda itu secara automatik terbatal dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada setengah yang golongan yang kedua dari kalangan para ulama sebut apa-apa yang terpakai ataupun apa-apa yang disyariatkan pada zaman dahulu di kalangan para anbiya yang terdahulu, benda itu terpakai untuk agama kita selagi mana dia tidak bertembung dengan asal syariat kita. Satu kata tak terpakai, tak payah tengoklah Taurat Injil ni, tak payah tengoklah langsung. Setengah kata kena tengok dan kena pastikan benda itu tak bertembung dengan syariat kita. Kalau dia tak bertembung, maka dia akan stay, dia akan terpakai, dia tetap akan efektif. Kalau dia bertembung, maka yang akan prevail ialah syariat kita. Baik, apapun kita nak pilih dalam hal kedua ni, sujud kepada makhluk adakah dibenarkan dalam syariat kita? Kita kata tak. Terlalu banyak sangat hadis, terlalu banyak sangat dalil yang menunjukkan maksudnya perbuatan sujud kepada manusia merupakan perbuatan yang ditegah oleh Nabi SAW, yang mana para sahabat bila mana dia tengok ada golongan-golongan yang sujud kepada pembesar dia, mereka teringin nak buat benda sama pada Nabi Muhammad SAW, dan benda tu Nabi larang ketika baginda hidup. Hak tu benda yang kita kena faham.
Ketika mana baginda hidup, baginda ada di kalangan para sahabat, dan sahabat teringin untuk buat macam tu disebabkan cintanya dia pada sahabat, pada Nabi SAW. Kalau kita tengok hari ni orang pakat cinta kat Nabi, duk bergedik-gedik tu, maka sahabat lagi cinta pada Nabi, dan dia lagi teringin nak buat benda tu. Kalau boleh dia nak menari pun lagi. Bahkan itulah dalil dia. Kita tengok apa? Ja'far bin Abi Talib bila mana dia balik dekat perang Khaybar dan sebagainya, dia seronok dengan perkabaran Nabi, maka dia dalam hadis tu dia cerita dia seronok, badan dia berjoget-joget. Maka pokok ni ambil hadis ni sebagai inilah dalil boleh berzikir secara berjoget. Itu kreatifnya dia. Apapun, bila mana sahabat nak minta sujud kepada Nabi Muhammad SAW, adakah Nabi benarkan? Kita kata Nabi tak benarkan. Maka tak kira lah benda ni sujud ke, benda ni apa ke, dalam syariat kita adakah benda tu terpakai lagi? Kita tak terpakai dah, sebab terlalu banyak sangat hadis-hadis, dalil-dalil yang ada dalam syariat kita yang menunjukkan bahawasanya benda tu telah pun termansuh ataupun telah terbatal dalam syariat kita. Baik, al-ayatul ashirah fiha mas'alatan, qauluhu ta'ala wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ini ayat ni persoalan dia boring, susah, tapi kita kena baca juga sebab nak suruh perhabis kitab. Dan benda ni tak banyak manfaat sangat, tak ada kaitan dengan kita sangat insya-Allah, tapi kita kena baca juga. Baik, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kita tahu sambungan daripada cerita tadi, selepas mana Nabi Adam, para malaikat sujud pada Nabi Adam, kemudian syaitan pun ataupun iblis tak mau sujud, maka iblis dihalau keluar, dan Allah SWT kata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, hendaklah kamu boleh tinggal dalam syurga bersama zauj kamu, bersama pasangan kamu. Dalam Quran dia tak ada perkataan zaujah. Kita selalu sebut ada isteri kita sebagai zaujah kita, tapi dalam Quran Allah kata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Dia tak kata wa zawjatuka, dia kata wa zawjuka. Dalam bahasa Arab, orang suami kalau dia nak bagi tahu pasangan dia, isteri dia, tak semestinya zaujah. Dia boleh kata hadhihi zauji, boleh cakap macam tu juga. Tak semestinya zaujah, sebab zauj ialah pasangan. Tak kira pasangan tu spouse ke spouse lah yang kita kata, tak kira laki ke perempuan, yang penting pasangan dia. Maka Allah kata apa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Allah suruh duduk dalam syurga. Wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma. Kamu boleh makan apa-apa yang kamu nak makan dalam syurga, tapi pantang larang dia apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati. Wala taqraba. Kita perhati kat sini masalah dia. Wala taqraba. Jangan kamu berdua. Taqraba panjang kan tuan-tuan? Tengok ayat tu. Dia tak boleh baca wala taqraba. Dia kena baca wala taqraba, ada alif, sebab dia membawa maksud musanna ataupun dua. Janganlah kamu kedua-dua kamu mendekati pokok ini, apatah lagi nak makan. Wala taqraba, kedua-dua kamu. Sebab kalau seorang Allah akan sebut wala taqrab, fi'il panggil apa? Nahi. Wala taqrab. Tapi kat sini Allah kata wala taqraba. Kedua-dua kamu jangan dekati pokok ini, jangan kamu makan pokok ini. Kalau kamu makan fatakuna minadh dhalimin, kamu akan dikategorikan sebagai orang yang telah menzalimi diri kamu sendiri. Baik, apa dia kata kat sini? Al-mas'alatul ula, jaa fi kitab at-tafsir anna iblis hawala adama ala akliha falam yaqdir alaih, wa hawala Hawa fakhada'aha faakalat falam yusibha makruh. فجاءت آدم فقالت له إن الذي تكره من الأكل قد أتيته فما نالني مكروه فلما عاين ذلك آدم اغتر فأكل فحلت بهما النقمة والعقوبة وذلك لقوله سبحانه وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة فجمعهما في النهي فلذلك لم تنزل بهما العقوبة حتى وجد المنهي عنه منهما جميعا. Baik, cerita ni masyhur di kalangan para mufassirin, dan saya secara peribadi saya tak pasti sama ada hadis cerita ni sahih ataupun tidak. Maka kita bertanggungjawab untuk cari adakah benda ni betul ataupun tak betul. Saya kena mengaku saya tak tahu, sebab benda ni ada banyak disebut dalam kitab-kitab tafsir, dan kita tahu dalam kitab tafsir selalunya akan banyak sangat unsur-unsur Israiliyat, kan? Kita tahu contohnya macam selalu kita sebut
cerita Ashabul Kahfi. Baik, kita tahu cerita Ashabul Kahfi memang ada dalam Al-Quran. Maka memang cerita tu benar berlaku. Pada zaman dulu ada 7 pemuda masuk dalam gua, tidur selama 309 tahun, dibangkitkan dan sebagainya. Kita tahu. Tapi dalam celah-celah cerita tu, dalam kitab-kitab tafsir, kita akan tengok setengah-setengah kitab tafsir dia cerita tentang nama setiap orang. Maka setiap yang kita sebut sebagai apa, 7 orang pemuda tu, maka akan ada seorang nama Abu Talha, seorang nama Bruce, seorang nama tu, satu-satu dia bubuh. Adalah kita tengok Tamlikha, Maksal Maina dan sebagainya. Bagi musibah, orang ambil nama-nama ni letak pula dekat pintu rumah dia. Dia katakan siapa yang letak nama wali dekat depan pintu, maka rumah dia akan terselamat daripada 3 perkara: ta'un, kebakaran serta kecurian. Kenapa saya tahu? Sebab rumah ayah saya ada dulu. Benda tu ada dalam masyarakat, dan saya berdasarkan pengalaman saya tengok sendiri macam mana orang letak frame nama wali 7 dikatakan. Ada amalan dalam masyarakat Melayu kita dulu. Bukan Wali Songo. Wali Songo 9, ni wali 7. Wali Songo belah sini. Wali yang zaman sebelum Nabi Muhammad kita lagi lah. Wali 7 ni, 7 orang pemuda ni. Adalah nama-nama dia. Dan kalau kita tengok dekat khat dia pun memang ada. Tuan-tuan kalau pergi kat kedai mungkin boleh perasan kalau ada. Disebut Tamlikha, Maksalamaina, Qitmir, nama anjingnya. Dan sebagainya. Cerita saya, bila saya balik daripada belajar dulu, kan, benda tu saya tengok dekat umur saya dah lama. Hati dah panas sangat dah. Tapi nak buat tak boleh, takut kena lempang. Takut juga. Kita tak tahu nak bagi tahu macam mana dekat orang tua kita. Sebab orang tua kita tahu dia buat bona fide. Dengan niat yang baik. Dia tak tahu apa pun. Orang kata letaklah benda ni boleh jaga rumah. Dia letak. Langsung pun dia tak fikir pun tentang masalah i'tiqad dan sebagainya. Dan saya punya cerita, bila saya balik daripada Ummul Qura 2 tahun yang lepas, perkara yang pertama saya buat, disebabkan waktu tu orang tengah sayang kita lagi, dia bawa balik Mekah. Waktu tu kita buat apa pun orang tak sentuh kita tak. Kita tak baca bismillah ke, tak baca kunut pun tak apalah, orang balik Mekah waktu tu lah. Antara benda yang paling pertama saya buat bila saya balik, satu hari ayah saya pergi ke masjid. Waktu tu saya ada dengan mak saya je. Dan saya kata dekat mak saya nak buang benda ni, boleh tak? Dan mak saya senyap je. Nak kata ya, dia pun tak berani. Sebab benda tu ada dekat situ berkurun lama dah. Dah lama dah ada dekat situ. Waktu saya sejak dulu saya kecil lagi. Alhamdulillah saya pun naik. Saya kata waktu tu ayah saya tak ada. Dengan harapan bila saya buang senyap-senyap, ayah saya balik, dia pun tak perasan. Sebab benda tu terlalu lama dah. Kadang-kadang benda dah lama sangat, kita pun tak perasan kat rumah kita. Tapi bila saya naik, saya start guna plier untuk ketik dia punya dawai tu yang dah karat berpuluh tahun punya cerita ni. Tiba-tiba saya dengan motor ayah saya balik. Kan, balik, maka dia tengok anak dia yang baru balik daripada Saudi, buat turun benda yang dia pegang selama ni, yang dia letak kat situ berkurun-kurun lamanya. Maka apa yang ayah saya sebut? Dia tak sebut apa-apa. Maka dia masuk dan saya hanya simpan frame yang cantik itu dalam stok, dan benda tu ada dekat situ sampai sekarang. Apa yang saya nak cerita bagi tuan-tuan, kita kadang-kadang kita selalu semangat dan kita rasa salah sangka dengan orang yang kita kata, kalau aku cakap mesti dia tak boleh terima. Sebelum kita sampaikan seruan kita, sebelum kita sampaikan mesej dakwah kita dah ada persepsi kepada mad'u kita. Kita kata, dia ni kalau kita cakap mesti lawannya, geng-geng bukan sunnah ni, tak reti apa. Tapi sebenarnya kalau kita bagi tahu betul-betul, kita boleh convincekan dia betul-betul, kita boleh sentuh hati dia dengan dakwah sunnah tu betul-betul, insya-Allah benda tu akan diterima dengan baik di sisi manusia. Sebab sunnah merupakan satu benda yang sangat indah, yang sangat orang panggil secocok dengan hati manusia yang fitrah. Maka kalau kita boleh sampaikan dengan baik, tak kira siapa saja, tak kira dia pembesar, tak kira dia mak ayah kita, tak kira siapa-siapa saja, insya-Allah cahaya yang ada dalam dakwah sunnah itu pasti akan dapat serap dalam hati manusia. Dan sebab tu kita kata, kita kena, sebelum kita mulakan dakwah sunnah, kita kena, orang panggil apa, bersihkan hati kita daripada sebarang persepsi pada manusia. Kita buat, kita ajak tanpa kita berasa manusia akan tolak benda tu.
Kalau dia tolak, maka urusan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita ialah kita kena sampaikan dengan sebaik mungkin, dengan seelok mungkin cara dia. Dan hasilnya saya pernah tengok ialah ayah mak saya. Alhamdulillah. Sekarang ni bila kita balik kampung, dulu mak ayah saya selalu kata, hang janganlah jadi Wahabi. Kesian kat mak ayah. Jangan jadi Wahabi. Kesian kat mak ayah. Dan sekarang ni bila kita balik, bila orang kata kat kita Wahabi, mak ayah kita pula tanya, Wahabi tu apa sebenarnya? Aku tengok anak aku elok je, dan sebagainya. Dan biarkan dakwah kita bercakap for itself. Kita tak perlu lawan, kita tak perlu orang panggil apa, terikut-ikut dengan rentak-rentak geng-geng yang otaknya masuk sampah. Kita kata apa? Kita teruskan seruan dakwah kita dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas mungkin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita balik pada cerita ni. Cerita dia secara ringkasnya, bila mana Nabi Adam diperintahkan ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada memakan buah khuldi ataupun satu pokok ini, maka Nabi Adam dapat refrain diri dia. Dapat tahan diri dia daripada makan buah ni. Dan syaitan ataupun iblis pada waktu itu tak berdaya untuk mempengaruhi Nabi Adam supaya melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut riwayat ni. Wa hawala Hawa, kemudian dah tak makan, iblis datang pujuk Nabi Adam tak makan, maka dia pergi ke Hawa. Dia pujuk Hawa. Pujuk kot lelaki tak jadi, kita pergi ikut bini dia. Kan? Macam salesman pergi kat rumah, jual kat lelaki tengok apa benda, tak nak lah. Dia boleh tunggu bila suami dia pergi kerja, dia tahu isteri ada kat rumah, dia akan pergi kat rumah. Dan waktu tu dia akan jual ke isteri dia. Waktu tu baru mudah. Maka isteri dia pun siap-siap beli-beli, nanti deferred payment 3 bulan akan datang. Nanti datang receipt. Kemudian baru akan bergaduh. Tak apalah, barang dah pakai dah pun, tak boleh nak pulang dah. Maka iblis fakhada'aha, iblis ni dah berjaya mempengaruhi Hawa. Maka Hawa pun dah makan buah ni. Hawa pun makan pokok ni. Selepas dia makan tak jadi apa-apa, tak ada masalah apa-apa, hidup mereka dalam syurga boleh berterus macam biasa. Maka Hawa datang kepada Adam, maka dia kata apa? Innal ladzi takrahu minal akli qad ataituhu famanalani makruhun. Maka Hawa ini pun bagi tahu dekat Adam, wahai Adam, aku dah makan pokok tadi, aku dah makan buah daripada pokok yang dilarang tadi, dan lepas aku makan tak ada apa-apa pun berlaku, tak ada apa, tak ada masalah apa-apa. Maka bila mana Adam dengar benda tu, igtarra fa'akala, kemudian bila mana Adam dengar bisikan Hawa ini, maka Adam pun makan buah khuldi ni tadi, ataupun buah yang dilarang ni tadi. Maka bila mana Adam makan, fahallat bihima an-niqmah wal 'uqubah. Bila mana Adam yang makan buah tu, maka jadilah cerita yang kita akan cerita selepas ni, tertanggal pakaiannya, kemudian dihalau keluar daripada syurga sampai ke muka bumi. Dengan kita menganggap bahawasanya riwayat ini benar, sebab kat sini akan ada perbahasan fiqh. Fajama'ahuma fin nahyi falidzalika lam tanzil bihima al-uqubah hatta wujida al-manhiyu anhu minhuma jami'a. Saya sambung sikit lagi. Para fuqaha jadikan ayat ini sebagai apa ni, orang panggil basis ataupun sandaran kepada satu keputusan terhadap satu keadaan, di mana bila mana seorang suami, baik, dia kata kepada isteri dia, 2 orang, dia ada 2 orang isteri, baik, dia kata kalaulah isteri-isteri aku ni masuk rumah ni, maka dia tertalak. Seorang suami, kita kata satu keadaan, seorang suami, dia kata dia ada isteri dia, contohnya ada 2 orang isteri, maka dia kata kepada isteri dia, isteri-isteri aku kalau dia masuk rumah ni, maka jatuh talak dia. Maka adakah talak itu hanya akan jatuh bila mana kedua-dua masuk? Kalau salah seorang masuk tak jatuh, ataupun kalau salah seorang masuk jatuh dah talak? Tuan-tuan faham ke tak, ke kosong je nampak ni? Sekali lagi, seorang suami bila mana dia ada 2 orang isteri, dan dia nak ceraikan isteri dia melalui jalan ta'liq. Kita tahu kan ta'liq, bila mana seorang suami kata
kalau isteri aku keluar daripada rumah maka jatuhlah talak pada dia. Maka bila mana suami orang isteri ni keluar, jatuhlah talak dia dengan cara taklid. Baik. Sekarang ni dia ada dua orang isteri. Dia kata sekiranya isteri-isteri aku masuk dalam rumah ni maka jatuhlah talak dia. Kalau kes ni datang pada kita sebagai qadi ataupun hakim, baik, kita nak buat hukum macam mana? Adakah bila mana salah seorang isteri masuk rumah maka jatuh talak kepada dia, ataupun taklid itu hanya akan efektif, hanya akan berkesan bila mana dua-dua masuk baru jatuh talak kepada kedua-duanya? Sebab tadi taklid kata apa? Isteri-isteri aku kalau dia masuk jatuhlah talak. So macam mana nak faham ayat ni? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Nak kita ingatkan jadi qadi senang kan? Try jadi sekali. Datang benda ni, masalah ni kat kita. Maka ayat ini antara sandaran pada fuqaha yang nak bagi keputusan. Dia ada keputusan, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita kata sandarannya apa dia? Antaranya yang ni. Sebab ayat ni bila mana Allah kata wala taqraba, larangan Allah apa dia? Jangan kamu kedua-dua mendekati. Kamu kedua-dua jangan dekati. Sebab kalau kamu dua-dua dekati ataupun dua-dua kamu makan pokok ni, maka kamu akan jadi orang zalim, kamu akan terima akibat dia. Tadi mula-mula Hawa makan. Bila Hawa makan, adakah turun bala ataupun berlakunya orang panggil musibah yang Allah janjikan tadi? Tak berlaku. Tapi bila mana Allah kata dua-dua makan, baru start berlaku azab. Maka bila Allah kata jangan kamu dekati, kalau salah seorang dekati, adakah dikatakan sebagai telah melanggar perintah Allah? Belum lagi. Sebab larangan Allah ialah dua. Kalau salah seorang je buat, belum lagi dikira sebagai melanggar perintah Allah. Bila dua-dua buat, baru dikira sebagai melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perbahasan panjang nanti kita kata apa? Ada setengah fuqaha kata kalaulah ta'liqnya begitu, bila dia kata isteri-isteri aku kalau dia masuk rumah jatuhlah talak dia, maka setengah fuqaha kata kalau salah seorang je masuk maka tak jatuh talak. Bila dua-dua masuk baru jatuh talak. Sama juga bila mana seorang suami dia buat ta'liq, dia kata the moment isteri aku lahirkan anak aku, isteri dia mengandung, ni semua perangai suami yang jenis mabuk ni. Jangan buat tuan-tuan. Tapi sebab kita nak belajar. Dia kata apa? Kalau isteri dia mengandung, dia kata baik. Kalau isteri aku lahirkan je anak, the moment dia lahirkan anak, maka jatuh talak dia. Baik. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala bini dia kembar. Bukan bini dia kembar, dia mengandung anak kembar. Bini kembar alhamdulillah. Nah, buy one free one. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala lepas dia mengandung, keluar je seorang anak, masih lagi ada anak dalam perut dia. Tadi taklid kata apa? Selepas dilahirkan anak jatuh talak. Tapi adakah selesai dia beranak? Belum selesai lagi. So bila keluar je anak yang pertama, adakah talak berlaku pada waktu itu ataupun kena keluar dua-dua baru start efektif taklid tu tadi? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Antara sandaran khilafnya apa? Ayat ni tadi. Nampak tak tuan-tuan? Poin kita apa tuan-tuan? Poin kita pertama, kita bukan nak cerai bini kita. Kita bukan nak buat taklid, tapi kita tengok bagaimana para fuqaha boleh sampai kepada keputusan tu. Kadang-kadang kita tengok dia pergi kepada ayat Nabi Adam. Nak cerita pasal kita sekarang ni, cerita pasal bercerai, taklid dan sebagainya, tapi sandaran dia ialah kepada ayat yang ada kaitan dengan Nabi Adam. Disebabkan apa? Disebabkan bahasa Arab itu sama. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, maka sepatutnya perbincangan bila mana ada perselisihan, dia patut dikembalikan kepada perbincangan bahasa Arab tu tadi. Dan kita akan bincang ada sikit lagi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah yang tadi, isteri masuk dua-dua tercerai ke, ataupun salah seorang masuk pun dah kira dia cerai dan sebagainya. Allahu a'lam. Belum lagi, tak habis lagi. Azan dulu 10 minit kan. Orang mustaqim tak sembahyang isyak qabliyah kan. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan, saya nak habis ayat ni. Wastadalla bihadza ba'dul ulama ala anna man qala li zawjatayhi aw amatayhi in dakhaltuma alayya ad-dar fa antuma taliqatan aw hurratan anna at-talaqa wal 'itqa la yaqa'u bi dukhuli ihdahima. Macam saya sebut tadi, berdasarkan ayat ni setengah para fuqaha dia buat kesimpulan, sekiranya ada kes di mana seorang lelaki ataupun seorang tuan hamba dia kata kepada isteri dia ataupun kepada hamba dia, in dakhaltuma alayya dar fa antuma taliqatan, sekiranya kedua-dua kamu masuk dalam rumah
ini baik, ataupun suami dia kata pada dua-dua isteri dia, ataupun yang tadi tuan tadi dia kata pada hamba-hamba perempuan dia, sekiranya kalau kamu masuk dalam rumah ni, kedua-dua kamu masuk dalam rumah ini, fa antuma taliqatan, kedua-dua kamu tercerai ataupun kedua-dua kamu bebas kalau dalam kes hamba. Annal itq, anna at-talaqa wal itqa la yaqa'u bidukhuli ihdahuma. Talak ataupun membebaskan hamba tadi tidak berlaku, tidak efektif, maksudnya ta'liq tadi tak memberi kesan, melainkan kena masuk kedua-dua. Kalau masuk salah satu tak jadi apa-apa. Sebab ta'liq kata apa? Ta'liq kata sekiranya kamu kedua-dua masuk dalam rumah aku, maka kedua-dua kamu tertalak. Berdasarkan apa? Ayat tu tadi. Sebab tadi bila mana Allah kata jangan kedua-dua kamu mendekati pokok ini. Bila salah seorang yang makan pokok tadi, adakah berlaku adakah benda tu dikira sebagai melanggar arahan Allah lagi? Belum lagi dikira melanggar arahan Allah. Sebab arahan Allah ialah jangan kedua-dua kamu makan pokok ni tadi. Bila mana salah seorang je makan, maka masih lagi tidak dianggap sebagai melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana kedua-dua makan, bila ada makan, pihak yang kedua makan, maka barulah dikira sebagai melanggar perintah Allah, maka dekat situ bermulanya hukuman kepada mereka. Macam tu juga kalau seorang je masuk dalam rumah, maka dia tak dikira lagi sebagai terkandung bawah ta'liq ni tadi. Tapi bila dua-dua masuk, maka baru dikira sebagai berlaku ta'liq. Kat sini dikata apa? Waqad ikhtalafa ulama'una rahmatullah alaihim fi dhalika ala thalathati aqwal. Ulama-ulama kami rahimahumullah, Ibn Arabi kata khilaf dalam masalah ini. Pertama dia kata qala Ibn al-Qasim, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, la tatluqan wa la ta'tiqan illa bijtima'ihima fi ad-dar fi ad-dukhul hamlan ala hadha al-asl wa akhdhan bi muqtada mutlaq al-lafzi. Maka Ibn al-Qasim dia kata apa? Dia kata tak macam yang kita sebut tadi, melainkan kena dua-dua masuk barulah berlakunya talak. Tapi bila mana ta'liq itu sebut kalau kedua-dua kamu masuk dalam rumah, maka tercerailah kamu kedua-duanya. Baik, maka dia kata apa? Kalau salah seorang je masuk, adakah jatuh talak? Tak jatuh talak. Sebab apa? Sebab macam tadi dalam Quran, seorang makan tak lagi dikira sebagai bersalah, tapi bila dua-dua makan baru dikira sebagai bersalah. Sebab perkataan tadi, ta'liq tu tadi merujuk kepada dua. Kalau berlaku satu, tak lagi dikira sebagai terkandung bawah ta'liq tadi. Wa qala marratan ukhra ta'tiqan jami'an wa tutlaqan jami'an biwujudi dukhul min ihdahima. Oh panjang. Lianna ba'd al-hinthi hinsun kama law halafa alla ya'kula hadaini raghifain fa innahu yahdath bi akli ihdahuma. Panjang, tak sempat nak bilang. Ala kulli hal. Tak boleh lah, sebab panjang sangat. Nanti kalau saya baca laju-laju pun tak ada faedah juga. Bukan kita nak ambil exam nak laju-laju, gimana? Kalau kat sekolah dulu syekh dia kena laju sebab nak habis silibus. Tak, kita tak mau habis silibus tak. Kita nak slow-slow, kita nak pergi faham insya-Allah. So kat situ. Apa pun tuan-tuan, malam ni kita bincang dua perkataan. Satu ayat tentang masalah sujud, yang mana kita tahu sama ada dua kemungkinan. Sepakat para ulama sebut sujud tak boleh untuk ibadat, sebab sujud hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Taala. Maka yang tinggal ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan sujud sebagai bukan sujud tapi hanya tunduk sebagai penghormatan, ataupun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi Adam dijadikan sebagai kiblat ataupun arah para malaikat untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, kedua-dua benda ni tidak jadi efek kepada kita disebabkan perkara itu pun telah dinasahkan oleh syariat kita, yang mana syariat kita melarang untuk sebarang tindakan kita tunduk ataupun sujud kepada makhluk, sama ada niat ataupun tak ada niat. Kalau ada niat syirik, maka dia akan syirik. Kalau pun tak ada niat syirik tapi perbuatan sujud kepada makhluk merupakan perbuatan yang haram yang dikira sebagai berdosa dalam agama kita, maka kita tak dibenarkan untuk sujud atas apa sekalipun alasan. Sama ada kita ada niat ataupun tak ada niat. Kalau kita berniat untuk syirik, maka syiriklah kita. Kalau kita tak berniat untuk syirik, maka perbuatan itu tetap dikira sebagai berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita kata persoalan tentang Adam alaihi salam, nak atuk kita bersama dengan Hawa, ialah apa? Bagaimana para ulama kita rahimahumullah dia mengaitkan persoalan sekali lagi bahasa Arab sebagai punca ataupun titik perselisihan di kalangan mereka untuk menentukan keputusan dalam setiap
kes-kes dalam yang berkaitan dengan fiqh. Bagaimana kita tengok tadi perbahasan tentang ta'liq dikaitkan dengan bahasa yang Allah SWT gunakan ketika mana Allah cerita tentang Nabi Adam dengan Hawa ni tadi. Adam dan Hawa tidak dikira bersalah, tidak dikenakan hukuman bila mana hanya salah seorang yang makan. Bila mana dua-dua makan, baru dikenakan sebagai tindakan. Dan disebabkan atas dasar itu, maka setengah fuqaha dalam kes ta'liq itu tadi dia kata apa? Bila mana bahasa kata kalau kedua-dua masuk, maka kalau salah satu masuk, adakah berlaku ta'liq itu tadi? Tak berlaku. Itu berpunca daripada pemahaman bahasa Arab mereka. Wallahu alam. Saya tak tahu arrangement kita untuk hari Ahad macam mana, untuk kita punya qawaid fiqhiyah kita macam mana. Nanti saya kena tanya balik Abu Talhah selaku pemegang kunci pintu Kaabah. Qulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.